Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala astaghfirullah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata. أعوذ بك من شر ما صنعت لك من نعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa la manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, salam fitness kolbu. Alhamdulillah, siri yang ke-47. Bersyarah lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu kat sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Mungkin yang menunggu notification ke ataupun terlepas pandang ke, kita jemput kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, insya-Allah, jemaah-jemaah kita, untuk sama-sama kita berada dalam live kita pada pagi ini, insya-Allah. Kita perbetulkan niat semata-mata kerana Allah SWT. Kita mohon pada Allah SWT kurniakan makrifatnya, basirahnya, pimpin kita dengan cahayanya, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gembira dan bahagia diizinkan. Masya Allah, benar tu tuan aswad kita. Ini satu perkara yang perlu kita jadikan norma baru kita. Apa dia? Kita seronok apabila perkara itu melibatkan pahala. Kita kena rasa, kita kena wujudkan suasana itu. Seronoknya dapat join, insya-Allah. Sebab memang pahala ni benda yang gembira. Sebab Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Jadi kita duduk pagi ni semuanya orang beriman ni, sebab kita kerana iman kita nak dengar pengajian ilmu. Dan keduanya kita beramal soleh, insya-Allah. Lain sejak ke belakang ini kurang okey ustaz. Iyalah, bukan kerana kurang okey, sebab semua orang tengah live guna handphone, database, congested sikitlah, cram sikit sebab semua tengah PKP kan. Tengah PKP ni ramai orang duduk rumah. Ramai orang duduk rumah, jadi gunakan point apa, kemudahan atas talian kita ni. Fitness Kolbu 47, bukan 43 ya, 47. Baik, sebelum kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah, komen dulu di segi visual, audio okey kah? Insya-Allah. Video audio okey kah? Dan bantu sebarkan lagi. Tolong bantu sebarkan wa'tasimu bukan ta'awunu 'alal birri wat taqwa, la ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Kita tolong untuk sebarkan kebaikan. Baik, alhamdulillah. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, apa khabar pagi ni semua? Semua yang dah berserapan semua, alhamdulillah. Mungkin yang sedang berserapan, mungkin awal lagi dah. Alhamdulillah, kita bersiaran pada pagi ini lagi sekali dalam siri Fitness Kolbu. Bagi yang baru mengikuti pengajian kita ataupun bual bicara pada sesi begini, kita lebih mengupas kepada
keadaan apa yang kita nak bincangkan, kita nak huraikan kembali dengan kebenaran. Bermaksud dalam konteks bual bicara santai. Namun pengisian dia adalah pengisian ilmu, dan pengisiannya masih pengisian yang serius sebenarnya. Tak ada, berilmu ni tak ada istilah main-main. Beragama tak ada istilah main-main. Kalau nak main-main itu orang dunia main-main. Kalau dunia ni main-main, suka main-main. Jadi bila sebut tentang agama, dia tak ada main-main, dia serius. Serius tidak bermakna stres, tak. Orang yang banyak main-main ni akan stres ni. Ini antara poin yang kita akan bincangkan pada pagi ni. Sebab itu kalau kita lihat, bila melibatkan agama, walaupun kita corak perbincangan kita santai, tapi kita nak serius dalam pengisian. Pengisian kita serius. Macam tajuk kita pada pagi yang barakah insya-Allah, waktu duha ni, tajuk kita apa? Menanggung bebanan versus terbeban. Menanggung tekanan versus tertekan. Tu dia. Ini bicara soal hati ni. Hati atau kolbu yang fit, yang sihat atau sejahtera, dia akan pergi kepada menanggung beban. Pertama kita pergi definisi menanggung beban. Terbeban, menanggung tekanan, tertekan. Itu dua benda berbeza. Baik, menanggung beban itu adalah tanggungjawab. Baik, bila kata hati yang sihat, hati yang sejahtera, dia akan mampu menanggung tanggungjawab, menanggung beban. Dan beban itu adalah bukannya merosakkan, tapi beban itu adalah satu tugasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada yang layak menerima tugasan. Sebagai contoh, kita nak masuk kerja, diberikan kerja. Diberikan kerja itu kepada yang layak sebenarnya. Yang tak layak tidak akan diberikan kerja. Maka orang yang diberikan bebanan ataupun tanggungjawab, dan dia mengambil tanggungjawab itu, mampu menanggung bebanan, bermaksud orang itu orangnya berkapasiti tinggi. Baik. Jadi yang tidak mampu ataupun yang lari daripada bebanan, dia akan terbeban. Kenapa boleh terbeban, Ustaz? Sebab dia nak lari daripada bebanan. Orang yang nak lari daripada bebanan, maka dia akan terbeban. Orang yang nak lari daripada tekanan, maka dia akan tertekan. Sebab tu dalam hidup ni tiada istilah lari. Dalam hidup ni kita kena hadapi. Kita kena hadapi sebab kita ke depan. Kita tidak akan ke belakang. Dalam konsep Islam ni mengajar kita tentang ke depan. Sebab tu kita tidak akan pergi ke belakang. Apa ciri ke belakang? Dunia ni belakang, tuan-tuan. Dunia ni belakang. Akhirat tu di depan. Sebab tu orang yang, antara ciri orang yang nak lari daripada tekanan, iaitu orang yang tak nak terima tanggungjawab, dia nak lari daripada tanggungjawab, maka dia akan sentiasa terkebelakang. Dia akan sentiasa, dalam konteks bahasa mudah, dia akan sentiasa terkesan dengan segala keadaan, sehingga dia seringkali akan menarik perhatian. Sebab orang yang terkesan ni, sifat dia akan sentiasa cari perhatian. Itu orang terkesan, dan dia akan perhatikan. Ini dia nak lari. Konsepnya begini, kita bincang dalam konsep dalil akli, dan kita kaitkan dengan kebenaran. Orang yang lari ni, dia akan sentiasa perhatikan. Sebab tu orang yang suka perhatikan orang lain, sebab dia dah lari daripada tanggungjawab. Sebab tu dia suka perhatikan orang lain. Dia tengok lebih sikit. Dan orang ni pula, dia suka perhati benda yang belakang. Dia bukan nak perhati amalan. Orang perhati amalan sepatutnya kan, hebatnya muda-muda lagi dah taat. Aku ni, ya Allah, tua-tua tak faham bahasa lagi. Contoh. Ini yang patut. Lepas tu orang muda pula tengok orang tua tak, ya Allah, tua-tua, ya Allah, tahan dia beramal. Patutnya orang muda-muda. Tapi tak, dia cek, dia perhatikan apa aku nak tengok orang tua dia jadi. Nampak? Dia suka perhatikan. Orang yang lari daripada yang jadi tertekan ni, terbeban, definisinya adalah sebab dia lari daripada bebanan. Dia nak lari. Sedangkan hidup kita tak boleh lari, hidup kita ke depan. Hidup kita kena ke depan, kita kena hadapi. Umur nak tak nak, suka tak suka, 40 tetap 40, 45 tetap 45, 50 tetap 50. Kita tak boleh ke belakang.
Nak tak nak kita kena hadapi mati. Jadi maknanya orang yang hebat, orang yang berjaya adalah orang yang bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Ini orang hebat. Sebab tu orang beriman, orang yang hebat sebab dia beriman dengan qada dan qadar. Sebelum terjadi, dia dah beriman. Dia dah yakin dah, dia ready. Hebat no, bukan hebat, tapi sebab kita tidak boleh ke belakang. Kalau anda ke belakang, anda akan terjatuh. Orang ke belakang dia akan terlentang. Orang yang ke depan jarang jatuh sebab dia maju ke depan. Sebab tu kita menyerang itu menyerang ke depan. Dia tak ada menyerang ke belakang. Kalau orang tolak, dia akan jatuh. Tapi biasanya kalau kita maju ke depan, dia tak akan jatuh. Tersungkur mungkin, tersadung. Dia lagi-lagi tersadung. Itu ya, tersadung. Tapi kalau dia ni jenis yang hunters, macam contoh dalam silat cekak Hanafi, contoh guru saya, Tuan Guru Nizar begitu. Bila ambil buah serang tuan-tuan, bila kita serang, kita ambil buah, kita tak mengelak. Dalam silat cekak Hanafi, dia tidak mengelak, malah dia mengambil, dia menyambut serangan. Contoh buah, dia ada beberapa yang mungkin dalam ni mungkin ada mengikuti mungkin cekak Malaysia ke apa-apa silat lah. Saya nak share bagaimana dengan seni pertahanan diri. Dalam silat cekak Ustaz Hanafi, dia berdiri tegak. Anda tengok mungkin ada pengalaman dia. Saya nak kaitkan tentang tertekan, sebab ni tajuk ni berkaitan. Sebab tu saya kena cerita. Baik, semalam cerita bab biologi Ustaz, ni cerita seni pertahanan. Ni Islam itu syumul. Islam kena menguasai semua. Ustaz cekak Hanafi juga. Ya, alhamdulillah. Malah saya dapat buah daripada guru yang ketiga sanadnya, daripada arwah Ustaz Hanafi, Cikgu Mat Rahi, Tuan Guru Nizar, saya. Ada 4. Sebab tu walaupun dah 2006, sekarang 14 tahun, 15 tahun, tapi melekat lagi. Itu berkat ilmu tu. Okey, baik. Dia diri tegak. Bila diri tegak, apa sahaja yang datang ke depan, prinsipnya tidak boleh lari. Jangan lari. Lari kena. Jadi bisa kata buah serang masuk saja kita akan, bila masuk sini kita akan ambil macam ni. Terus ambil, sap. Dia tak ada nak kena elak, nak kena, tak ada. Dia sap ambil. Itu orang beriman. Orang beriman dia mengambil serangan. Sebab tu dia tunggu. Orang beriman dia tunggu je. Dia tunggu macam ni. Dia tidak menyerang. Sebab tu orang beriman dia tak kacau orang. Orang yang mulut laser kacau orang ni orang tak beriman. Sebab tu Nabi kata al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Kalau betul dia orang beriman, orang tu akan selamat daripada kejahatan mulut dan tangan dia. Dia tak pukul orang, dia tak kata orang, dia tak pukul orang, dia tunggu. Tapi kau kata aku, kau kacau aku, siap. Kau datang dekat, engkau rapat, lekat. Itu prinsip kita. Kau datang dekat, engkau rapat sehari, engkau lekat sehari. Engkau kata aku, siap. Apa dia? Kita akan lawan dengan kebenaran. Jangan ingat orang-orang yang outspoken ni, mulut laser ni boleh selamat. Dia tak kena buku dengan ruas. Tu je. Kalau orang yang tak ada ilmu tu boleh diakaikannya. Sama juga dengan orang yang tunjuk kuat. Kau tak jumpa lagi dengan orang yang betul-betul kuat. Kau jumpa dengan orang yang betul-betul kuat lagi, mainlah. Memang ke dalam ni. Sebab tu orang yang batil dia mesti dia kena berhadapan dengan orang yang hak. Orang yang hak takkan berganjak. Dia takkan lari daripada medan pertempuran. Dia takkan lari daripada segala kenyataan. Dia akan sambut segala ujian. Dia akan sambut. Dia tak ada lagi buah untuk lari. Dia tak ada lagi langkah 1000, tak ada. Dia ambil dah terus. Semua ambil, semua, dia tak ada nak lari. Jadi memang kita diasah untuk menyambut. Sebab itu mana-mana yang batil, dia tidak akan sentiasa tertegak. Kerana yang hak tidak berganjak. Saya ulang lagi sekali. Mana-mana yang batil tidak akan selamanya tertegak. Kerana apa? Kerana yang hak tidak akan pernah berganjak. Dia tunggu masa je. Engkau tak jumpa orang ni je. Kau jumpa orang ni memang kau terdiam, terduduk. Itu je. Dengan orang lain kau boleh makan. Tu dia.
Dengan orang lain kau boleh makan. Sebab tu Islam, dia ada panglima, dia ada tentera yang mempertahankan kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran. Orang yang lemah kau boleh tindas. Tapi orang yang ada prinsip kebenaran, dia takkan beranjak, tunggu masa nak kena je. Contoh macam tentera Zionis. Budak-budak, orang tua, perempuan yang tak ada senjata, yang ni boleh kau lawan. Kau tunggu nanti tentera Imam Mahdi datang. Ada je, ready je. Sebab tu yang batil-batil jangan cuba nak cakap banyak. Orang yang batil ni orang yang lari daripada bebanan. Sebab tu dia hidup mengacau orang. Orang yang mengacau orang sebab dia hidup dalam ketakutan, dia lari daripada bebanan. Dia lari daripada tanggungjawab. Contoh, suami lari daripada tanggungjawab. Dia kacau isteri. Dia nak komen dia isteri. Isteri yang lari daripada tanggungjawab, dia komen suami. Komen je kerja. Seorang insan, seorang Muslim, mukmin yang lari pada tanggungjawab, dia tengok orang, dia perhati dosa orang. Dia bukan dia berdakwah dah. Berdakwah ni macam ni, mengajar, maknanya salah betulkan, yang batil kita betulkan. Bukan nak membatilkan orang, bukan nak tunjuk pandai. Hidup ni jangan tunjuk pandai, tuan-tuan. Tak semestinya boleh bercakap, ada ilmu anda boleh cakap. Silat cakap kan, apa kata, santan binasa pulut, santan binasa, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jangan cakap ikut sedap rasa, jangan ikut suka rasa. Kang terlebih cakap kang binasa badan. Sebab apa? Allah mendengar. Allah mendengar. Sebab tu kita tak ada nak tunjuk kat siapa-siapa. Okey, berbalik dengan isu lari daripada bebanan. Kenapa kita terbeban? Kerana kita lari daripada bebanan. Kita nak ke belakang. Orang nak selamatkan dunia, sepatutnya kita ke depan lagi, sehingga tergadai dunia. Tak apa. Inilah para syuhada. Para syuhada gadaikan dunia. Apa dunia dia? Nyawa. Nyawa digadaikan. Nampak? Sebab tu minta maaf. Maka bila datangnya kebenaran, tuan-tuan, dia akan berhadapan dengan kebatilan. Dia akan berhadapan dengan orang yang buat sangkaan banyak. Contoh dalam bab poligami. Minta maaf cakap, saya nak cakap. Dalam bab poligami, kebanyakan akan cerita bab sangkaan, batil. Malah mengatakan, oh harmoni ni tak semestinya bersama. Harmoni ni tak semestinya kena berbaik. Harmoni ni buat hal masing-masing tapi tak kacau orang, itu harmoni. Tidak. Lepas tu sangkaan mengatakan kahwin nombor 2 ni sebab nombor 1 tak betul. Sangkaan pula tengok masing-masing perhati. Sangkaan pula bahagi-bahagikan kasih sayang. Sangkaan, semua sangkaan. Cemburu sana sini. Okey, sekarang di mana kebenaran nak betulkan? Perkara masih sama. Isu masih sama. Daripada saya kecil sampai berjanggut ni, isu sama. Malah saya jumpa orang tua-tua pun, minta maaf cakap, pagi ni saya lepas sikit cakap atas kebenaran. Saya jumpa orang tua-tua pun perangai sama juga. Mentaliti sama juga. Mentaliti sama juga. Saya ingatkan berubahlah, sama juga, teruk lagi kadang-kadang tu. Sebab apa? Mentaliti ingatkan dah berubah dah. So, rupanya tak ada kebenaran yang berani berhadapan. Nak tak nak kita ke depan. Kita nak pecahkan. Siapa kata poligami ini benda yang kotor? Siapa kata poligami ini penuh dengan cemburu? Biasanya orang kecewa je, orang lari pada tanggungjawab dia. Bila dia kahwin lagi, dia suka kacau orang. Sebab tu mana-mana suami yang bertanggungjawab, isteri yang bertanggungjawab, dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Mana-mana isteri, mana-mana suami yang lari pada tanggungjawab, silalah jawab. Dia akan jadi orang suka perhatikan rumah tangga orang, perhatikan kebahagiaan orang, lepas tu tak puas hati sendiri, lepas tu bersangka sendiri, belum lagi bermadu lagi, dia tengok kiri, tengok kanan. Jenis orang yang tak puas hati sebab pertama silap dia lari dari tanggungjawab. Lari daripada tanggungjawab. Suami nak kahwin lagi, dia lari pada tanggungjawab nak mendidik isteri, tiba-tiba nak kahwin lagi. Try lah tengok. Sebab tu nombor 1 cemburu, nombor 2 pula jenis yang pernah berkahwin, pernah bercerai, lepas tu jenis tak dididik. Minta maaf cakap, saya tak terang je. Tak belajar daripada perkahwinan dulu, tahu-tahu je kecewa saja. Kecewa pula konon-konon nak ubati kekecewaan, maka masuk rumah tangga yang guara. Eloklah tu. Antuk kepala dua-dua sekali. Pam. Minta maaf cakap, kita dah tak ada masa. Sebab tu kebatilan takkan selama tertegak ketika mana yang hak tidak akan pernah berganjak.
maka Allah akan lahirkan golongan-golongan yang akan membawa kebenaran. Kita tak katakan kita benar, tetapi kita menyampaikan kebenaran. Kebenaran mesti tertegak. Mesti. Sebab selama hari ini kebatilan yang cukup lantang berbicara. Cukup lantang berbicara. Yang batil pula menunjukkan betul. Ini yang di mana kebenaran? Nak tak nak kita akan hadapi. Sebab tu ramai orang tertekan. Sebab apa? Yang berbincang semua lari daripada tanggungjawab. Lari daripada tanggungjawab. Terutama tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Allah beri kita tanggungjawab amanah yang besar. Yang pertama dan utama dan selama-lamanya adalah la tusyrik billah. Tanggungjawab yang besar yang kita kena bawa adalah jangan syirikkan Allah Ta'ala. Jangan syirikkan Allah Ta'ala. Tapi kita tak bertanggungjawab. Sibuk hidup nak bawa nama. Nak jadi AM number one. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, apa yang menyebabkan kita lari pada tanggungjawab? Di saat kita nak membesarkan nama kita. Apakah perkara yang membesarkan nama kita ni? Dunia. Ad-dunya ra'sul khati'ah. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia kepala bagi segala kejahatan. Jangan bawa main. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya pagi ni kita nak cerita semuanya, isteri ke, suami ke, anak ke, siapa. Kita cerita pasal umum. Mari kita kembali kepada tanggungjawab kita, tanggunglah bebanan yang ada. Mari kita ambil balik bebanan kita yang selama ni yang memang Allah dah bebankan atas kita. Cuma kena faham, bebanan itu ditanggung oleh iman, bukannya perasaan. Ada orang dia tanggung dengan perasaan, tu yang lari tu. Perasaan ni apa? Allah, kita je pula isteri nak taat dengan suami. Ingat kita ni tak ada maruah. Dia mulai main-mainkan, dia panggil hak asasi kewanitaan. Dia mainkan isu, kita je anak, kita anak. Mana ni awak? Dia, kita anak lelaki. Mana anak perempuan? Anak perempuan pun nak kena ke depan juga. Anak perempuan juga, tuan-tuan, dia anak sulung. Dia mainkan isu, main propaganda. Tuan-tuan, ni masanya untuk kita kembali meletakkan kebenaran menjadi keutamaan. Tak payah bawa nama dah. Nama kita dah tak ada sebenarnya. Nama kita ni tenggelam dengan tanggungjawab dan segala arahan yang Allah berikan. Nama kita tak ada. Yang ada nama Allah. Nama Allah, dan kita membawa bebanan kasih sayang itu untuk dizahirkannya. Itu saja. Jangan lari daripada tanggungjawab berkasih sayang. Jangan bawa nama Farid. Kalau bawa nama Farid ni akan lari daripada tanggungjawab kasih sayang. Sebab Farid ni dia akan bawa cara dia. Cara dia berkasih sayang dengan yang dipikir, dengan pikiran-pikiran dia tu. Tapi kalau ikut dengan tanggungjawab yang Allah bagi, berbeza. Contoh, kasih sayang yang dibebankan atas kita adalah untuk membawa makhluk ataupun sesiapa yang berada di hadapan kita untuk kembali menyayangi Allah. Beza. Ini tanggungjawab yang besar. Bagaimana orang duduk dengan kita, orang tu cinta Allah. Orang tu cinta Allah. Ini bukan main-mainnya kerja. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, maka contoh, Allah bagi kita bebanan kekayaan. Orang panggil kita orang kaya. Allah bagi kita jadi orang kaya supaya kita zahirkan tanggungjawab kekayaan itu. Dengan apa? Dengan berkhidmat. Bukan dengan harta. Jangan lari daripada tanggungjawab. Jangan lari daripada tanggungjawab. Ustaz, seorang suami nak kahwin seorang lagi. Apa? Hidup hilang. Nak kahwin lagi, isteri pertama tak bagi. Isteri itu tidak bertanggungjawab tu. Suami pun tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab masing-masing nak lari daripada bebanan yang utama. Apa dia?
Masing-masing sepatutnya menzahirkan cinta Allah, bukannya cinta makhluk. Amanahlah sikit. Nampak? Kalau betul kita ni membawa cinta Allah, maka kita akan melaksanakan tugas, melaksanakan khidmat. Bukannya kita nak mencerita tentang perbuatan sekadar kebendaan. Tak boleh. Sebab tu nama Allah ni satu tanggungjawab yang mana diturunkan kepada gunung. Gunung takut, gunung pecah. Nampak? Dia ni alasan nak kahwin lagi ni tak payah cari alasan. Alasan kahwin lagi ni adalah tanggungjawab. Dia nak bertanggungjawab lagi seorang. Silakan, tak payah cari alasan sebab isteri pertama tak itulah, isteri tu tak payah cari alasan sebab semua telah ditentukan. Jadi kalau nak kahwin lagi, cakap saya nak bertanggungjawab lagi. Simple. Kalau perempuan cakap, abang tu yang seorang ni pun abang tak terjawab, tak payah sibuk dengan tanggungjawab saya. Awak dengan tanggungjawab awak, saya dengan tanggungjawab saya. Habis cerita. Masing-masing dengan tanggungjawab masing-masing. Simple. Hati wanita, hati tisu, ustaz. Tak. Perasaan. Hati wanita itu kuat. Hati lelaki pun kuat. Kenapa nak kaitkan dengan hati tisu? Puan Rosmawati, kenapa nak kaitkan dengan hati tisu? Dah nampak ke tisu tu mana? Bukan tisu, anda selalu dikaitkan dengan perasaan. Perasaan ni main sangkaan. Sangkaan ni nak lari daripada bebanan, nak lari daripada tanggungjawab. Anda sangka bila anda taat, anda akan teraniaya. Anda sangka bila tak ada duit, anda akan jadi bodoh. Anda sangka anda jadi isteri rumah, anda akan dibiarkan. Anda sangka suami kahwin lagi saja, anda tak guna. Ini pahaman mana pakai? Ada agama cakap macam tu? Tak, agama bukan cakap perasaan lah. Agama cakap kebenaran terus. Apa dia? Kita ni semua daripada air mani yang hina. Cakap apa? Jadi tak usah sibuk nak hina orang. Kita ni daripada air mani yang hina. Min nutfah. Jadi kita ni hidup atas orang lah. Bukan hidup atas Allah, dengan Allah. Tapi hidup atas cakap orang. Macam mana? Masing-masing jalan tanggungjawab masing-masing. Isteri yang menjalankan tanggungjawab, dia takkan takut dengan apa saja. Ini takut nak suami kahwin lagi, takut dengan madunya ada. Sebiji macam iblis. Minta maaf cakap, iblis macam tu lah. Allah datangkan Nabi Adam, bukan suruh tengok Nabi Adam. Allah suruh datang Nabi Adam, suruh hormat. Respect dia. Kamu ada tugas kamu, dia ada tugas dia. Yang nak kacau tugas orang tu kenapa? Hidup ni ngacau orang. Sebab tu saya bagi tahu balik, orang yang lari daripada tanggungjawab suka ngacau orang. Kacau orang. Sibuk. Kau ni bila dia baik? Kau dah tolong mak belum? Konon-konon nampak macam nak ingatkan orang kan? Dah. Hati-hati. Kalau benda yang kita ingatkan, pasti benda yang kita buat. Hati-hati. Jangan kita menyuruh orang buat baik, engkau tak baik. Itu prinsip kebaikan. Habis kalau saya belum baik, pastikanlah apa yang disuruh kau buat. Walaupun kau belum buat. Jangan suruh orang je buat, tapi kita tak buat. Jangan main-main. Ni semua akan dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita ni pegang tanggungjawab, pikul tanggungjawab. Itu saja. Habis ustaz, beban saya besar. Makin itulah kita kena makin dekat dengan Allah. Sebab itulah kita makin kena dekat dengan Allah. Sebab itulah kita kena makin kuat dengan Allah. Sebab itulah kita kena membina hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Bukan membina hubungan dengan orang, bukan membina hubungan dengan duit. Ini tak, tanggungjawab besar, kena lagi kuat dengan duit, kena ada banyak duit. Tanggungjawab makin besar, akhirnya dia bina hubungan dengan orang supaya orang boleh backup. Tuan-tuan, saya dah cemas dengan Allah Ta'ala. Di mana hubungan kita dengan Allah SWT? Di mana keyakinan kita? Sebagai contoh, semalam saya share tentang Nabi tidak stres. Kemudian di komen, ya betul Ustaz, zikir menenangkan. Tapi kadang-kadang ada masalah juga. Kalau dah zikir kena ujian, lari juga. Lepas tu kita tengok, Allah tunjukkan kat mana silap dia. Allah tunjukkan, dia kata apa? Struggle is real. Tengok, fahaman tu. Saya cakap, apa-apa yang berkenaan dengan dunia tidak real. Dalil, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah segala kesenangan dunia itu semuanya menipu. Jadi maknanya kesenangan dan kesusahan itu tidak real. Tapi kita sendiri merealkan dunia. Alasan suami nak kahwin lagi sebab anak lelaki. Minta perjalanan ustaz, sebab itulah. Jangan cari alasan. Kalau kahwin kan tak dapat anak lelaki, kan nak kahwin lagi pula.
Dah. Kahwin lagi takdir. Tak kahwin lagi takdir, dan yang kedua yang paling utama nak bertanggungjawab lagi. Itu saja. Memang dalam syarak ada, dalam fikih ada, kerana wanita tak boleh nak lahirkan anak, dia kahwin lagi. Tapi bukan sebab kekurangan. Bukan tak boleh lahirkan anak, itu bukan kekurangan. Anda jangan ingat kekurangan itu adalah dengan memudahkan anda untuk tambah lagi. Tidak. Ni nak kahwin lagi ni bukan kena solat 5 waktu. Saya nak bagi tahu, habis tu kahwin tu pun selagi mana belum solat 5 waktu, jangan kahwin dah. Bukan kahwin lagi tau. Solat 5 waktu, tanggungjawab. Ini bukan kata nak kena kahwin lagi baru kena solat 5 waktu. Nak kena jadi tahajud tak tinggal kena baru boleh kahwin lagi. Soal ni kahwin lagi tanggungjawab. Itu saja. Jadi orang yang solat adalah orang yang bertanggungjawab. Orang yang tak solat susahlah dia bertanggungjawab. Bayangkan yang 5 waktu pun dia tak boleh nak jaga. Ibarat gitu. Tapi jangan jadikan alasan untuk mematahkan amalan orang. Cek diri ni, kita bercakap tengok diri kita. Kalau macam tu orang perempuan, anda ada perfect ke amalan tiba-tiba nak kahwin tu? Sama juga lelaki. Kalau kita fikir alasan demi untuk buat sesuatu, maka banyaklah alasan kita nak melakukan sesuatu. Banyak alasan lah. Saya belum bersedia nak jadi baik, Ustaz. Sebab nak jadi baik ni kena betul-betul lah, Ustaz. Kena perfect. Saya belum sempurna lagi, jadi saya tak nak jadi baik. Ini bukan soal nak anda kena perfect. Ini soalnya jalankan tanggungjawab. Berubah. Kalau kita buat, tiba-tiba kita sedar, ya Allah, aku banyak tak buat lagi. Berubah. Jangan bahas agama mengikut perasaan. Kalau ikut perasaan, mula kita ikut sangkaan. Solat pun tak cukup, itu pun tak cukup, ini pun tak ada. Kalau macam tu, Allah tak bagi kita dunia langsung. Sebab apa? Kita bermula dengan tak beramal. Dapat baru nak beramal. Betul tak? Mana ada kita mula-mula lahir-lahir dah pandai beramal? Kita kadang-kadang tu kena terduduk dulu, tercedok, tersungkur baru nak buka kitab. Ada pun yang pergi mengaji kitab pun sebab dapat tawaran sambung belajar. Faham? Bukannya katanya aku nak sedar nak beramal ni. Tak, itu dapat kesedaran. Dapat kesedaran itu perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan kan. Jadi yang realnya itu akhirat. Jadi apabila hidup kita semakin real dengan akhirat, maka kita pun nak belajar. Kita nak betulkan hidup kita balik. Kita nak tanggungjawab kita. Kita terima tanggungjawab. Baru betul. Bukan sebab kahwin lagi dia tak mampu. Apa ini tak mampu. Dia amal ni semua asas tak mampu. Mana mampu? Beramal itu asas tidak mampu. Sebab tu anak jangan ingat macam iblis. Dia beramal akhirnya tak mampu taat. Akhirnya jadi kufur. Sebab kemampuan bukan letak pada amalan. Kemampuan letak pada Allah yang memampukan kita. Nampak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi berbalik kepada lari daripada tanggungjawab. Sebab tu dunia ni suka buat kita lari daripada tanggungjawab utama kita. Bak harta, susah, senang ini, seramai orang perempuan lagi, orang lelaki pun lagi. Sebab itulah bermulanya era kerosakan. Era kerosakan mengacau orang. Orang Islam sebenarnya hidup tak kacau orang. Cuba tengok Zionis, kacau orang kan. Orang kafir, orang yang musuh agama ni, kafir maksudnya kufur, yang terhijab daripada tanggungjawab, maka dia suka kacau orang. Sebab tu ada hadis mengatakan al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Sebab tu dalam contoh macam berbalik kepada perbincangan silat tadi, kita tak kacau orang. Tak bermakna kita ada silat kita boleh pukul orang. Tak. Kita ada ilmu bukan nak kacau orang. Kita nak ada ilmu sebab nanti ada orang kacau kita. Tu cerita dia. Nanti ada orang kacau kita, tuan-tuan. Orang yang jenis yang tak kerti bahasa ni. Kita kenapa kena ada belajar ilmu kebenaran? Sebab nanti ada orang kacau kita. Elok-elok kita nak jadi pasangan berkasih sayang, ada je mulut-mulut puaka ni kan. Mulut-mulut jahat, mulut puaka. Mulut-mulut yang nak melemahkan orang, nak beramal. Kalau anda tak ada amalan, tak ada kefahaman, anda termakanlah cakap dia. Sebab tu kita ada ilmu nak protect diri kita, bukan nak kacau orang. Bukan tentu ada ilmu, saya ada ilmu, saya kacau orang. Ini isteri berapa orang ni? Ini boleh cukup hebat ni. Ini berapa ni? Yang ni bila nak taubat ni? Itu ngacau orang, tuan-tuan.
Kita ni supaya ada ilmu, supaya kita boleh menanggung beban dan bersedia untuk mengacau orang yang tertekan. Orang yang tertekan ni dia ngacau orang. Faham? Bila kita ada ilmu pertahanan diri, nanti ada orang yang tak kerti bahasa nak cuba nak test orang kan. Ini makan dia. Kita diam, sebab tu orang kata diam-diam ubi berisi. Tak jenis kita ni cakap jenis tak lepas. Tak bermakna kita ni tak ada ilmu, kita diam je. Tapi satu masa aku cakap kan berbisa ni kan. Itu kata-kata ulama. Contoh orang pilih mufti wilayah baru kan. Cakap merentas negeri itu haram. Oh, orang marah. Mufti diam dia. Silap bulan, sekarang dia terlepas cakap, sekarang berbisa nanti sekarang. Sebab tu orang yang ada ilmu banyak, dia tak cakap banyak sebab kan berbisa kena. Kita bimbang, orang yang cakap banyak, suka cakap-cakap, suka komen-komen ni, dalam kosong minta maaf cakap. Kata-kata dia tidak memberi kesan dan bekas pada orang. Buat orang lagi menyampah lagi ada. Buat orang lagi mengata tentang dia lagi ada. Jangan main-main. Sebab itu berhati-hati. Betul kan ya? Kita ni nak menanggung beban, kita nak cari ilmu untuk supaya bebanan yang kita tanggung itu tidak jadi terbeban. Satu. Keduanya, protection diri kita ni. Kita ada amalan-amalan untuk protect diri kita supaya tidak ni. Sebab tu kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nampak? Berlindung. Sebab tu ada amalan itu untuk perlindungan. Kita nak berlindung. Bukan nak sungguh kita ni ada banyak amal. Kalau anda tak beramal, orang kata sikit dia, anda dah goyang tuan-tuan. Orang cakap sikit dia, tak payah perasan lah jadi baik, dah goyang. Padahal baik dia suruhan. Engkau ni tolong-tolong dia ni, apa kau dapat? Oh ya tak ya juga kan, dah lemah. Biarlah kau ikutlah suami tu. Ikut je lah suami tu. Kalau suami kata tak, suami nak kahwin lagi, kau ikut je lah dia nak. Nampak, dia ni tak ada ilmu, dia pun termakan. Ya tak ya juga kan. Sampai bila aku nak jadi orang suruhan kan? Ya Allah, last sekali jadi orang yang melawan. Jadi melawan. Dah termasuk orang yang lari daripada bebanan. Dia nak lari daripada bebanan, maka dia terbeban. Sebab tu ramai orang nanti terbeban dengan suami sendiri, terbeban dengan isteri sendiri, terbeban dengan anak sendiri, terbeban dengan duit sendiri. Hangnya cari duit, hang tanggung lah. Ini terbeban sendiri. Saya terbeban. Siapa suruh? Kita pun gelak. Siapa suruh cari penyakit? Bak kata Tuan Guru Rizal saya, Farid, cari susah supaya kau kenal apa arti senang. Jangan cari penyakit. Kita cari dunia, maksud kita cari penyakit. Dunia tu penyakit. Dunia tu penyakit tuan-tuan. Sebab tu ada cinta dunia tu penyakit hati. Anda cari duit tanpa ada iman, tanpa ada amal, anda dapat penyakit. Sebab tu orang cari duit dengan pakai ketat, dengan hidup dunia mewah, hedonisme, lepas tu jadi suka menunjuk, cari perhatian. Anda sedang menempah penyakit. Anda bukan tempah kesihatan. Dengan aurat tak jaga, bayangkan hidup. Anda cari duit, cari penyakit tuan-tuan. Penyakit apa? Cinta dunia. Ingat apa? Nak kahwin, nak isteri, cari penyakit juga. Isteri pun dunia juga. Tapi kalau tak ada ilmu nak mendidik isteri, anda cari penyakit. Jangan lama-lama sakit hati dengan isteri. Cari suami, nak cari pasangan. Dah kahwin, nak kahwin lagi, nak cari suami balik. Bukan nak cari ilmu. Patut carilah ilmu. Oh, dapat suami yang berilmu. Alhamdulillah. Ambillah ilmu kat suami tu. Ni, ya Allah, buat perangai sama. Nampak? Last sekali dia yang merana. Sendiri buat, sendiri tanggung. Bola tanggung, dia sendiri yang terduduk. Siapa suruh? Sebab tu sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya, kenapa? Sentiasa gangguan dan halangan itu sentiasa ada. Tapi jangan sampai kita lari daripada bebanan kita. Jangan lari daripada bebanan. Tu je. Tanggung beban itu. Tak ada ilmu nak menanggung, cari ilmu. Ustaz, macam mana nak menanggung beban ni? Okey, kita belajar. Kita belajar, bina balik kekuatan kita. Bina keyakinan kita dengan iman yang benar. Supaya kita boleh menampung bebanan itu. Jangan lari.
Kalau lari tak selesai masalah. Nak lari pula cari dunia. Ya Allah, dah lah lari cari dunia pula tu. Tak ke mana-mana lah pergi. Ni santai kita pagi ni tuan-tuan. Senang bincang macam ni. Malam kita cerita ilmiah balik. Masuk ikut prosedur ya. Pagi ni kita bagi je. Allah. Ada yang buat status mata-mata nak test orang. Ayolah. Suka test orang. Suka apa? Suka soal-soal orang. Hati-hati. Kita ni ada ilmu, bukan suruh menyoal orang. Macam-macam perangai. Tapi kena ingat itu memang Allah jadikan. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yang ketika wa kunna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum ba'din adu wa qulna bitu ba'dukum ba'din adu. Keluarlah kamu, Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga dan iblis pun ikut keluar sekali, dan jadilah kamu qulna bitu minha jami'a, yang mana kunnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka akan ada golongan di antara kamu yang akan bermusuhan satu sama lain. Itu memang dah takdir Allah. Maka jangan terkejut kita buat baik, orang musuh dengan kita. Jangan terkejut. Macam contoh, saya menyampaikan tentang satu keluarga yang harmoni, baik. Orang tak puati. Kita berbaik dengan contoh isteri pertama. Saya okey. Bawa dengan isteri pertama. Isteri kedua, isteri ketiga panas. Aku yang kahwin, kau yang panas. Sebab apa? Sebab dia tak pernah mendapat kasih sayang yang sempurna. Dia panaslah tengok kasih sayang. Ingat orang sesiapa yang tak pernah dapat kasih sayang yang benar, melihat kasih sayang yang benar, dia akan kepanasan. Sama macam ruqyah. Awak tak pernah baca Quran, tak dengar ayat Quran. Tiba-tiba dengar ayat Quran tuan-tuan, kalau dalam badan tu ada kekotoran, mengelupur dia. Anda tak pernah berjumpa dengan kasih sayang yang sebenar. Kasih sayang dan tiada curiga, kasih sayang yang tiada kecemburuan. Tiba-tiba ada satu pasangan ni, Allah wujudkan kasih sayang yang tiada kecemburuan. Iblis sakit hati tuan-tuan. Iblis cukup geram. Macam mana pula ada kasih sayang yang pure ni? Aku tak pernah dapat kasih sayang macam ni. Aku biasa kasih sayang mesti kena curiga. Aku yang pernah dapat kasih sayang mesti kena cemburu. Aku dapat kasih sayang mesti kena kutuk-kutuk sikit, peli-peli suami, peli-peli isteri. Ini tiba-tiba okey je. Lepas tu dia question, aku nak tengok sampai bila dia okey. Ni memang akan ada golongan yang mendoakan kehancuran kita, tuan. Terutamanya iblis. Dia menunggu masa untuk melihat anda tertiarap, tersungkur, tuan. Sebab tu anda tidak boleh. Sebab tu kita kena bangkit. Misi mengoyakkan iblis, faham? Misi membuat iblis menangis. Ini kita je menangis, sampai kesudah asyik kena main dengan iblis je. Dia gelakkan je kita. Cemburu nak lelaki, apa dah muka kau? Kau sendiri tak dapat. Tengok, kau sendiri tak dapat. Patutnya kau boleh dapat layanan yang baik, kau sendiri timbul masalah, kau sendiri yang menangis, katanya. Dia gelak dah. Padan muka, katanya. Dia gelak, tuan. Tapi kalau di saat kita gelak, dia menangis. Di saat kita menangis, dia gelak. Pilih. Kita gelak. Sebab tu dunia ni kal'aibun walahun. Allah dah kata dah, benda bukan serius. Kan? Kita nak ambil serius. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Taala, bangkit. Pikul tanggungjawab. Pikul bebanan itu. Dengan memantapkan kembali keimanan dan keyakinan. Dan ini mesti dimulakan dengan ilmu yang tersusun, ilmu yang istiqomah. Sebab tu Allah takdirkan kita adakan ilmu yang istiqomah, terutama dalam bab kehidupan. Setiap malam kita adakan pengajian, tuan-tuan. Orang kata, ustaz nak kempen-kempen kahwin lagi, ustaz. Didiklah orang dulu, suruh orang lelaki jadi tanggungjawab. Saya cakap kat dia, puan, tolong ikut saya kuliah setiap malam. Selagi bulan kan puan yang tak larat kan? Saya serius dalam menyampaikan ilmu. Saya sangat komited. Allah takdirkan saya. Allah adakan komited untuk saya. Allah adakan kesihatan untuk saya. Allah adakan penyokong-penyokong untuk saya. Maka saya serius nak menyampaikan ilmu, nak memandaikan, nak menyampaikan kebenaran. Jadi soal, anda serius tak nak menyambut kebenaran itu? Di saat kita serius menyampaikan, anda hanya sekadar pendengar je.
Nak dengar je. Nak tengok ni. Ustaz ni nampak gaya macam muda lagi ni. Dia ni kan tak kena lagi tu. Dia suka nak test. Dia test kita atas bawah. Dia tengok kita atas bawah. Lepas tu tinggal. Ni dalil mana ni? Al-Quran mana Al-Quran katanya? Hadis mana hadis? Dia tanya kita. Al-Quran mana hadis? Saya tanya balik. Dah awak pandai Al-Quran, pandai hadis. Awak tolonglah Al-Quran kan saya cakap ni. Awak tolong hadiskan cakap-cakap. Cari banyak hadis. Kutub Sitah tu tebal. Kaitkan apa yang saya cakap ni dengan hadis. Al-Quran tu 30 juzuk. Kaitkan dengan apa dalil. Cari. Mana tak pandai tu. Boleh tak pandai tu suka ngaco orang tu. Biasa orang pandai tak ngaco orang. Orang pandai ni dia dengar. Betul ni Ustaz cakap ni ada yang Quran ni. Apa ayat ni? Ya ke Ustaz? Baguslah. Kadang-kadang Allah bagi ilham. Ada orang hafal ayat tu. Dia kelilitkan. Ini ayat ni Ustaz. Hebat. Orang berilmu dia macam tu. Orang berilmu, dia menyantuni dan dia dengar. Sekiranya ada yang salah, dia betulkan. Minta Ustaz, yang itu ada silap sikit tu. Yang Ustaz cakap yang ini. Ya ke? Dan orang yang betul pula, yang benar, ketika ditegur, dia terima. Ya, terima kasih. Terima kasih. Banyak ada yang tegur. Ada saya berlapan ada. Tegur, tak ada masalah. Sebab kita bukannya nak jadi maksum. Kita nak menyampaikan ilmu. Dalam menyampaikan, kita akan ada waktu-waktu yang kita terlepas pandang. Jadi kita cepat-cepat betulkan. Itu dia. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam konteks kita hari ini, insya-Allah saya berharap pada yang menonton, saya sendiri, semua ahli keluarga saya dan semua, kita kembali serius dalam memikul tanggungjawab kehidupan ni tuan-tuan. Ini misi pengajian kita. Kita tak nak lari daripada tanggungjawab. Kita tak nak lari daripada bebanan. Kita kena terima bebanan dan yakinlah kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. La yukallifullah. Allah tidak akan membebani dengan perkara yang kamu tak mampu tanggung. Maksudnya kita akan mampu tanggung bebanan itu nanti. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia cerita dia. Dan saya yakin ramai yang serius ikut, alhamdulillah. Alhamdulillah, ramai. Bagus. Anda serius bukannya untuk saya, tapi untuk ilmu ini. Anda menunjukkan serius dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serius sebab kita dalam bab kita kena duduk dalam kebenaran, sebab kebatilan itu sentiasa ada. Sebab tu kena duduk dalam kebenaran saja. Kita kena berusaha istiqamah dalam kebenaran, insya-Allah. Dan kita mohon sama-sama, saya doakan semua yang menonton, Allah berikan kekuatan, ruang dan peluang, satu kesepahaman. Dan saya yakin, dan kelas ni bukan untuk orang perempuan, sebab ramai, saya tahu ramai perempuan dengar. Jadi tolong jumpa para suami itu, dengar sekali lah. Saya sangat berbesar hati kalau suami lelaki yang dengar. Saya sangat berbesar hati. Sebab memang misi untuk melihat kawam, pemimpin-pemimpin tu tampil ke hadapan. Tu dia, dengar sesama, tukar. Biar abangnya lead, abang nak dengar kamu cantik, abang dengar kamu cantik, regu macam tu cantik. Tapi kau tak dapat Ustaz, tak apalah, sabarlah banyak. Macam mana? Allahu Akbar. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Yang mendaftar anda RF pun alhamdulillah. Saya cek yang terkini ada 530 orang. Yang syahid sebelum tu wallahualam lah. Daftar biasalah, nak jadi ahli syurga ramai. Kalau nak suruh jadi ahli syurga ni ramai. Tapi yang betul-betul nak committed mengikut ciri-ciri ahli syurga belum tentu ramai. Nak jadi ahli Ustaz, ramai nak jadi ahli, silakan. Tapi yang betul-betul committed nanti berapa ramai. Tapi saya yakin ramai, saya tengok ramai, hampir 80% yang aktif. Syukur alhamdulillah. Teruskan ya. Teruskan sebab kita kena ada perkongsian begini. Anda kena ada platform untuk check and balance kehidupan ya tuan-tuan. Saya Allah takdirkan saya akan fokus pada perbahasan kehidupan dan kita kaitkan dengan pelbagai topik-topik yang mana mungkin kita terlepas pandang untuk bahaskan. Sebagai contoh perasaan ni tertekan, berbanan macam mana.
Kemudian kita kaitkan dengan apa ciri ataupun protokol kehidupan tu ada apa. Sebab kita tak nak lagi kehidupan ni dibincangkan dengan cara pemikiran barat. Kita tak nak lagi motivasi-motivasi yang bercampur aduk dengan perkara-perkara yang batil. Sebab tu kadang-kadang kehidupan ini menjadi fitnah besar balik di saat kita nak beramal tak menjadi dapat kesan. Sebab apa? Kehidupan kita campur aduk dengan batil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Saya kena ada satu lagi untuk review komen. Tak boleh, ni dia jalan. Tak apalah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi begitulah. InsyaAllah. Saya akan buatkan nanti sijil yang official. Saya tengah design untuk semua yang berdaftar. Memang kita nak ada official. Sebab tujuan dia adalah untuk supaya menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Itu saja. Anda menjadi penuntut. Sebab nak dapatkan fadilat, orang menuntut ilmu ni fadilat besar. Allah jamin rezeki dia. Jadi kalau anda niat menjadi penuntut ilmu, Masya Allah, Allah jamin rezeki anda. Apatah lagi ilmu kehidupan. Ilmunya sangat penting. Sehingga Nabi ajar kita doa sebelum nak bagi salam tu, minta melindung azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnah mahya wal mamat. Fitnah kehidupan. Jadi ilmu kehidupan ni anda kena jadikan kompulsori. Dan juga dalam kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, anda kena ada satu atau dua, ikutlah yang mana Allah izinkan kekuatan kemampuan anda untuk konsisten yang mana. Kena ada satu yang core. Kemudian yang lain support. Kalau ikutkan kehidupan itu core subjek. Dia panggil materi umum, subjek umum, pengajian umum. Pengajian umum sebab kehidupan semua orang ada kehidupan. Jadi kehidupan ni tidak boleh ditinggalkan perbahasan dia. Kemungkinan kita tak kena tapi orang lain kena. Kemungkinan kita tak kena tapi anak kita kena, cucu kita kena, saudara kita kena, jiran kita kena. Jadi tak nak kita kena dengar subjek ini. Kemudian kita hayati, kita kupas. Kemudian kemungkinan ada orang tanya kita. Kemudian kita boleh sampaikan dengan kebenaran. Ustaz, menjadi yang kedua memang perlu banyak cabaran. Tidak, bukan soal menjadi isteri kedua yang perlu banyak cabaran. Dia cabaran ni bila orang yang lalai hatinya dengan Tuhan. Itu saja. Kalau betul dia ni dekat hati dia dengan Allah SWT, apa pun keadaan dan cabaran yang berlaku dalam hidup dia, dia tidak akan tercabar. Ingat tajuk kita? Bukan position nombor dua ini. Biasanya ini sangkaan. Sangkaan yang berlaku, nombor dua saja menjadi perampas. Betul, saya faham. Itulah sangkaan. Perampas atau nak kahwin dengan anak dara lagi muda, biasanya kan. Dia kahwin ni sebab nafsu lah ni. Biasalah mulut-mulut puaka ramai. Mulut-mulut puaka yang hidup sengsara. Bila mulut puaka hidup sengsara, minta maaf saya cakap kod ini, itu dah selayaknya bagi yang batil. Yang batil itulah selayak perkataan yang kita letakkan. Mulut puaka sebab hidup dia sengsara, suka buat huru-hara. Orang nak beramal, dia huru-harakan dia. Itulah dia, minta maaf cakap. Turut terang dia panggil. Kita jawab dengan kebenaran. Bila kebenaran masuk, diam. Yang ni tolong diam. Anda dah buat huru-hara, dah buat orang jadi kelang kabut, jadi confused, jangan menghuru-harakan orang. Isteri dengar, suami tak dengar. Dia jadi cemburu. Cemburu sebab apa? Bagi tahu balik kat suami yang cemburu, cakap kat dia, pegang tangan suami, abang, saya bagi abang kahwin lagi, abang. Tengok, dia senyum sama kita. Lepas tu dia akan jawab apa? Abang tak nak kahwin lagi. Abang tak nak didik saya untuk saya izinkan kahwin lagi. Itu adalah fikiran yang ada dalam fikiran lelaki. Macam mana nak bagi isteri izin kahwin lagi? Saya ikut kelas Ustaz Farid ni, terbuka hati saya nak bagi abang kahwin lagi tau. Patut abang bersyukur, bukan abang cemburu. Abang pun terkial-kial nanti kan nak bagi saya kahwin lagi. Alhamdulillah, patutnya abang cakap terima kasih kat Ustaz Farid. Bawa pulut kuning ke apa ke yang patut kan, share 20% ke, kan, bagi tahu jumpa, share, terima kasih lah, hantar closing kan isteri anak, okey lah, okey, tak apa. Bukannya suruh lari daripada lelaki. Kita ngajar kelas suruh taat dengan suami, bukan suruh lari. Nak cemburu apa ya? Itu maksud dia. Allahu Akbar. Sebab tu pentingnya, contoh macam kenapa saya kahwin lagi dan lagi. Isu macam ni lah. Nanti orang tanya, dia suruh didik isteri dia dah terdidik belum? Katanya.
Saya akan kempen orang didik isteri, bukan suruh kempen orang kahwin lagi. Tapi ketika isteri jumpa suami, cakap abang, saya bagi abang kahwin lagi, insya-Allah suami tu akan bagi izin tengok ikut kelas ni. Dia bagi izin. Oh ya Allah. Dia kebaikan balik kepada suami balik. Dah suami jenis, kadang-kadang kita nak tegur isteri kita, memang kadang-kadang isteri pandang kita atas bawah. Betul juga, orang perempuan pun minta maaf cakap. Kadang-kadang suami ni marah sebab kita pun suka downgrade suami. Suami marah lah, baru ikut kelas sikit dan nak sekolahkan saya. Awak dengan saya sama je dulu. Mentang-mentang lah ikut Ustaz Farid, suruh solat awal waktu lah, suruh selawat lah, suruh jaga tahajud lah. Ingat dia seorang je ke? Awak dulu pun tak tahajud, asyik terkejut je. Awak dulu pun tak doa, sekarang pun nak ni. Marah dia lelaki. Biasa tu dengan lelaki kan. Kita pun jangan macam tu. Kita jadi baik, layan dia elok. Tengok kan dia diam dia. Hai bang, saya nak layan abang ni. Saya ngaji ni sebab nak layan abang lah. Mari orang perempuan, yang mana sesuami yang mana cemburu cakap gitu, saya mengaji ni sebab nak layan abang lah ni. Faham? Saya nak layan abang ni. Kadang-kadang isteri pun satu kan, suami nak tegur dia tak mau dengar. Tu kan kadang suami marah tu. Jadi sedang jemaah yang menekan Allah Ta'ala, minta maaf, komen saya tak boleh nak baca, dia terus hilang. Tak tahulah setting saya kot yang silap. Boleh tapi dia cepat naik. Saya kena ada satu lagi untuk saya tengok. Saya tak buat prepare, iPad tak bawa pula. Macam mana nak join kelas Ustaz? Nanti siapa tolong bagi link, isi. Tak apalah, nantilah saya tengok. Saya tengok balik komen tu pelan-pelan, nantilah saya jawab balik dekat secara manual ya. InsyaAllah. Jadi saya kira cukup setakat tu dululah tuan-tuan Allah mulut. Jangan pakai pula ya. Saya pakai ni dalam live je, buat nak bagi faham. Anda jangan pakai pula kat luar. Kau ni kan mulut puaka. Jangan cakap kat orang tuan-tuan. Jangan cakap macam tu. Kalau niat nak mengajar, tengah sampai kebenaran tak apa. Tapi kalau niat tengah nak nasihat orang, tengah dakwah, tak payah guna perkataan tu ya. Saya guna tu, saya cakap quote unquote tu. Saya guna dalam ni saja. Dalam ni dan dalam waktu-waktu tertentu berhadapan dengan perkara yang mesti kena cakap begitu. Saya bukan semudah-mudah nak kata begitu, tak boleh. Jangan. Kadang belajar kat mana mulut puaka? Ustaz Farid. Allah, saya pula kena. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Okey tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita bertemu lagi pada malam ni. Ada kelas. Malam ni minta tolong datang. Malam ni kelas official kita, ada nota, ada salin, ada mind mapping, semua cukup insya-Allah. Doakan semoga Allah tambah lagi ilham poin-poin penting yang untuk kita gunakan dalam kehidupan kita insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Teruskan istiqamah. Saya doakan semua yang menonton ni, apa saja keadaan anda, diuji, apa saja bebanan, janganlah rasa terbeban. Allah angkat bebanan yang menyebabkan terbeban itu, sehingga kan anda semua boleh menanggung beban dengan iman. Lalu bila boleh menanggung beban dengan iman, maka datanglah segala pertolongan Allah SWT. Hidup ni tuan-tuan, yang paling penting ista'in billah, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, susah macam mana, senang macam mana pun, kalau tiada pertolongan Allah, kesenangan boleh berubah menjadi malapetaka besar. Susah macam mana pun tuan-tuan hidup ni, tapi bila dengan pertolongan Allah, dia akan menjadi satu kehidupan yang sangat indah. Jadi kita nak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan dan menonton dalam ini, anda diberikan pertolongan oleh Allah SWT dalam apa jua bentuk pertolongan, insya-Allah. Yang sakit dengan pertolongan sembuhnya, yang mana susah dengan pertolongan senangnya, dan rezekinya pertolongan dengan melimpah ruahnya, dengan kasih sayang pertolongan kasih sayangnya, dalam pelbagai perkara lah. Allah akan turunkan pertolongan seluas-luasnya kepada anda semua yang menonton pada pagi ini insya-Allah, yang ikut secara live ataupun secara ulangan nanti insya-Allah. Khair. Mohon ampun, maaf tuan-tuan, apa saya kata ni terlajak kata, tu kurang bicara, yang mana terasa tu alhamdulillah lah, mohon terasa lah. Memang mengaji ni kena terasa, kalau tak terasa tu mana tak betul lah tu. Terasa, biar terasa nak berubah, itu saja. Saya pun bercakap menyebabkan saya pun lagi terasa nak berubah lagi baik. Anda mendengar pun terasa nak berubah jadi lebih baik. Itu yang penting insya-Allah.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.